KPM. Ku kayuh-kayuh lagi, dayung-dayung lagi, dayung. Hei, nak berkayak, laut pun tak ada, tasik pun tak ada. Aduh, hai, atas ni pun jadilah. Siapa cikgu kita hari ni jom kita saksikan. Zam-Zam ala Kazam. Biji. Cikgu, tadi. Nasib baik tak kena langgar tadi. Saya nak mancing ni. Macam ni lah Buat cikgu. apa tu, Biji? Saya rindu nak berkayak cikgu. Aduh, nak berkayak Nak rindu berkayak Okey, rindu lah cikgu. jangan risau, nanti kita akan bila dah lepas PKP apa semua nanti kan. Baik cikgu. Kita pergi berkayak. Baik cikgu. Hari tu rugi. Kalau pergi sampai awal hari tu kita buat rakit. 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 Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat menonton Kau Curriculum Didik TV KPM. Ya, Abang Fizi bersama-sama dengan Cikgu Halim. Yo, macam biasa cikgu kita kena pakai pelitup muka, jaga-jaga jarak kita dan juga kita kena pakai gel pembasmi kuman. Pembasmi kuman. Silakan cikgu. Ya. Kita kena jaga kita punya kebersihan. Maklumlah, sekarang ni musim-musim pandemik COVID-19, jaga diri baik-baik adik-adik sekalian ya. Ya betul. Okey cikgu. Ya. Saya hari ni betul-betul semangatlah. Sebab pagi tadi cikgu, saya bangun tidur. Ya. Tiba-tiba rindu pula zaman-zaman saya berkayak dulu cikgu. Saya dulu setiap minggu kayak, memang cikgu. Terbaiklah. Kampung saya pula memang ada banyak sungai. Ya. Kita berkayak, kita berakit. Mungkin cikgu nak kongsikan dengan adik-adik kita kat rumah ni sejarah Pasal kayak. kayak, Asal usul kayak lah cikgu. Kayak. Okey, kayak ni asalnya dia adalah sebagai alat pengangkutan. Kan zaman dulu kan dia banyak bergerak melalui air. Betul. Kan. Dia tak ada jalan raya, dia tak ada jalan darat. Jadi dia melalui air. Jadi dia orang menggunakan apa tau? Kotak, dia orang menggunakan kayu-kayu batang pokok yang ditebuk. Jadikan dia kotak. Ya, jadikan dia sebagai satu perahu ataupun kayak lah. Itu mula-mula asalnya sekitar tahun kurun ke-19 dulu lah. Kurun ke-19. Dengar tu adik-adik. Itu asal usul dia. Tapi sekarang ni kita kayak dah jadi sebagai sukan. Okey, sekitar 1960-an di Perak kita ada persatuan kayak. Di Perak? Di Perak, Pulau Pinang gitulah. Di utara lah. Dia ada persatuan kayak dia, dia buat pertandingan kayak apa semua itu bermulanya di Malaysia. Bermulanya dekat Malaysia pasal kayak ni lah. Sekitar 1960-an macam tu. Dia berbeza cikgu antara kayak dengan sampan cikgu ya. Berbeza. Sebab kayak dia boleh naik seorang-seorang kan. Ya, kayak pun dia ada banyak kayak juga, jenis-jenis kayak dia. Itu nanti boleh kita cerita lebih detail lagi nanti. Pasal kayak cikgu ya. Pasal kayak je. Tapi hari ni cikgu, dekat depan kita sekarang ni ada tali ni cikgu. Tali. Ikatan apa pula yang kita nak belajar hari ni? Okey. Jadi hari ni untuk hari ni kita akan tengok lagi dua ikatan. Baik. Tapi berkaitan dengan tali ni. Ni tali apa yang saya cakap hari tu? Tali jut cikgu. Tali jut ataupun tali manila. Tali manila. Okey, tali jut boleh, tali manila pun boleh. Dia ada yang jenis dia lah. Grade-grade dia lah. Grade-grade ya. Grade-grade dia. Dia ada kecil, besar. Ada kecil, ada besar. Kalau macam yang tali kapal tu dia besar. Okey, kalau macam Tali kapal pakai tali ni juga cikgu ya? Ya, sama, cuma dia saiz besar lah. Yang ini dia kalau kita tengok yang ni dia senang sikit untuk terurai. Dia rapuh sikit lah Dia rapuh sikit. Kalau yang biasa, kalau yang tali kapal ataupun tali untuk tarik tali tu dia lebih kuat lah. Kuat dan pejat. Lebih kukuh lah. Cikgu, Ya. tali ni saya daripada hari tu fikir. Ya. Nak beli kat mana ni cikgu? Untuk kita boleh beli dekat ni lah, kedai-kedai hardware. Tapi sekarang ni kita PKP kan. Yalah. Jadi susah sikit nak dapat. Ini yang mana yang dah ada dekat rumah saya je saya ambil ni.
Senang cikgu ya. Okey, hari ini cikgu kita akan belajar ikatan apa cikgu? Ada dua lagi ikatan. Baik. Sebelum ni kita dah belajar berkaitan dengan spool kepala lalat. Kepala lalat. Kepala lalat. Jadi kita nak sambungkan dia. Sebab apa? Bila kita simpul kepala lalat, dia still lagi ada terjurai-jurai sini. Jadi sekarang ni kita nak hilangkan jurai-jurai ni macam mana? Kejap lagi adik-adik, kita akan mendalami bagaimana kita nak membuat ikatan tadi juga. Sambat balik Sambat dan balik. juga sambat pendek. Yes, tapi sambar dulu. Kita kembali selepas ini di kurikulum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, selamat kembali di Didik TV KPM dalam slot Kurikulum Ya. KPM. bersama saya Fizi dan juga Cikgu Halim. Ya, memang 2-3 hari ini kita belajar cari kata dia cikgu ya. Betul. Ikat mengikat dia. Okey cikgu. Okey, Hari ini kita akan belajar cari ikatan apa cikgu? Tadi kita dah bincang. Ni macam mana kita nak selesaikan masalah ni. Oh, ni memang betul-betul masalah cikgu. Memang berserabut. Berserabut, apa yang ujung-ujung ni sama tercabut ni, macam mana kita nak selesaikan ni? Macam mana cikgu? First kita nak tengok dulu sambat balik. Okey, cikgu. Jadi kita tengok dulu sambat balik. Sambat balik apa tujuan dia? Kita nak mematikan ataupun mencantikkan ujung tali inilah. Ni dia dah jadi berserabut-serabut ni, kita boleh Cantikkan. cantikkan dia. Okey, kita mulakan simpul ni dengan kepala lalat yang sebelum ni yang kita dah belajar. Okey, macam mana nak buat kepala lalat? Okay, kita tengok betul Okey, tengok adik-adik di rumah. Okey. Ini cara buat kepala lalat ya. Okey, yang tengah ni. Yang tengah. Okey, kita buat loop sikit macam ni. Baik. Okey, lepas tu ambil yang belakang ni. Kita simpulkan dia. Simpulkan lagi loop tu. Tapi masih ada lagi dia punya loop kat tengah ni. Baik. Okey, yang satu lagi yang ketiga ni kita masukkan dekat loop tadi. Okey, masukkan dalam loop. Okey, masukkan dalam loop tadi. Okey, lepas tu kita tarikkan dia. Bagi dia ketat Okey, tarikkan dia sampai ke bawah. Jadi dia akan jadi 3 cabang. Dia akan jadi 3 cabang macam ni. Kelantan panggil cabai 3. Okey. Cabai 3. Yang macam Baik. ni, ini dipanggil kepala lalat. Kepala lalat. Kepala lalat. Okey, kita nampak dia. Dia akan jadi macam ni kepala lalat. Okey, sekarang proses yang seterusnya macam mana kita nak buat sambat tadi lah. Baik cikgu. Sambat balik. Okey. Yang ini 3 ni kita nak anyam balik ke dalam sini. Oh, kena anyam tu. Kena anyam balik. Jadi macam mana kita nak buat? Okey. Sama je, tapi kita kena pintal je. pintalkan dia dulu. Baik. Kalau nak cantik boleh pakai masking tape ke apa ke untuk kita cantikkan dia lah. Okey. Jadi dekat sini bila dah ini kita akan anyamkan. Anyamkan ya. Kita bukakan sikit, kita masukkan sini. Saya anyaman ni saya lemah betul cikgu. Kita masukkan. Baik. Oh, masukkan ke dalam. Masukkan ke dalam celah-celah ni lah. Kita selit dia. Selitkan dia. Baik. Okey, satu. Okey. Okey, sama juga yang sebelah sini. Okey, yang ini. Yang ini dia dah masuk sini kan? Kita ambil sebelah dia yang sebelah sinilah. Kita tak boleh masuk pada dua tempat yang sama. Tempat yang lain. Okey, tempat yang lain. Di sebelah dia. Sebelah dia. Okey, yang ini anyamkan dekat sebelah sini. Dia kan ada 3 gumpalan. 3 gumpalan. Okey, kita anyamkan dia. Proses ini memang memerlukan kesabaran yang sangat tinggi. Satu lagi, pastikan Ujung tu ujung dia ni kena diperkemaskan lah. kemaskan dulu. Okey, sebab apa kalau kita tak kemaskan nanti dia akan Susah nak susah masuk. untuk kita masukkan. Okey, yang ini masuk sini. Tengok adik-adik. Okey, kita masuk sini. Okey. Okey. Agak lama sikit proses dia ya. Okey, ini dia akan ambil masa sikitlah sebab kita nak buat dia sampai ujung sinilah. Sampai hilang dia punya yang ni. Oh, jadi setiap pintalan tu kita kena masukkan Kena cikgu? masukkan lagi. Dia betul-betul susah cikgu ya. Dia nak kena satu lagi nak kena perhatikan betul-betul. Okey, kalau dia salah masuk dia punya sulaman ataupun dia punya anyaman pun nanti dia akan jadi tak cantik lah. Dia jadi buruk lah. Dia jadi buruk lah. Okey. Okey. Sekejap saya tarik sikit.
Okey, kita boleh anyam sampai habis. Okey, kalau cantik macam biasanya saya akan gunakan masking tape untuk bagi dia cantik. Yalah, untuk memasukkan benda tu. Senang kita nak masukkan. Bila kita tak buat macam ni dia akan jadi serabut macam ni lah. Okey. Cikgu, boleh saya cuba cikgu? Boleh. Tapi saya punya tali ni ada 2 je cikgu. Ada 2. Okey, kita Macam pakai yang mana 3 ni? kita buat yang 3. Okey. Okey, mula-mula nampak tak ada 3 ni? Ada 3. Okey cikgu. Okey, kita buat kepala dulu. Weh, cepat cikgu buat. Menyesal pula saya buat panjang-panjang. Okey. Kita cuba lagi. Ini. Cantik kan ni kalau dah habis hujung. Ini adalah contoh adik-adik. 2 contoh yang berbeza. Ni nampak cantik, ni nampak ya, dalam hati. Okey. Jangan sebut. Dalam hati. Baik. Dah macam sotong lah cikgu, saya nampak cikgu. Kita boleh tambah lagi. Ni boleh lagi ni, boleh buat Boleh lagi, sampai habislah. Okey, tak apa. Kita shortcut sikitlah. Okey cikgu. Okey, jadi Inilah jadinya. untuk sambat balik. Nama dia sambat balik. Sambat untuk balik. mencantikkan kita punya yang serabut tadi lah. Okey, jadi adik-adik boleh cuba di rumah, boleh buat sama-sama. Jangan risau kalau salah. Jangan kecewa. Kita kena cuba lagi sampai kita pandai. Ya. Betul tak cikgu? Betul. Itulah nilai dia cikgu kan? Ya. Antara kesilapan lagi, sabar. kesilapan lagi yang selalu pelajar lakukan cikgu? Macam tadi yang pertama dia tak selotip dulu. Okey, bila tak selotip dia akan serabut. Baik. Daripada satu ni dia boleh lagi pecah lagi 2 nanti. Kan dia banyak serabut-serabut kan. Bila dah pecah 2 dah jadi berapa? 4. Dah jadi 4 ikatan. Tali. Jadi dia tak sesuai ataupun tak cantik lah. Tak cantik. Dia akan jadi serabut. Okey. Baik. Alhamdulillah cikgu. Okey, boleh. Okey, takkan satu ni je kita nak ikat cikgu? Ada lagi. Ada lagi ke? Tapi kita tunggu lah. Kejap lagi adik-adik menanti di kurikulum Didik TV KPM. Yes, kan cantik kan? Itulah cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kami ahli pengangkat muda, buat sehabis baik. Itu lagu yang saya belajar cikgu. Ya. Okey cikgu, tadi kita dah belajar ikatan sambat balik. Ya, sambat balik. Sambat balik apa tujuan dia tadi? Tujuan dia untuk mencantikkan kita punya yang serabut-serabut ni lah. Serabut-serabut. Ada lagi. Ada lagi. Okey. Baik. Okey. Sekarang ni sambat mana pula yang kita nak belajar? Kita nak buat sambal tumis. Okey. Kita buat sambal apa? Kita buat sambat pendek. Sambat pendek. Apa tujuan dia? Apa tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk menyambungkan tali. Okey. Tadi kita dah ada macam ni kan? Okey. Kita punya tali pendek. Kita nak sambung lagi tali kita. Nak panjangkan lagi? Nak panjangkan lagi. Jadi kita kena sambungkan. Cara dia sama, nanti kita akan nyam. Nanti kita akan tunjuklah. Baik cikgu. Cuma tujuan dia kita nak menyambungkan tali sehingga tali itu jadi panjang lah. Kalau kita perlukan tali yang lagi panjang. Okey, Tadi boleh? saya punya ikatan sambat balik dia pun fail. Gagal. Jadi saya akan cubalah. Tengok cikgu buat macam mana ikatan sambat pendek ini. Ini memang sangat-sangat penting adik-adik. Sambat pendek ni dia sama juga cara anyaman dia tadi dengan sambat balik tadi Okey, kita tengok cuma beza dia kita perlukan 2 tali lah. Okay, kita perlukan 2 tali. 2 tali. Kita nak sambungkan. Yang kita dah masking tape kat sini. Yang kita dah masking tape tadi supaya kita memudahkan untuk kita anyam nanti. Okey. Dan kita akan masukkan. Masukkan macam mana? Masukkan secara bersilang. Kita ada 3 ni kan? Baik cikgu. Ada 3 ni. Okey, sebelah sini pun ada 3. Baik, jadi kita akan masukkan secara selang-seli Kita kena gabungkan dia. Secara selang-seli. Okey. Kita kena perhatikan betul-betul macam mana sambungan dia. Dia duduk celah-celah. Yang ini celah antara ni. Yang ini dia ada duduk celah antara berdua ni. Dia akan jadi kedudukan dia akan jadi macam inilah. Okey.
Oh, dah nampak macam satu tali je ya. Okey. Sekarang kita nak anyam lah. Bila dah duduk keadaan dia, Okey. kita dah letakkan dia macam ni, kita nak anyamkan dia. Okey, yang ini terus anyam ke sini, yang ini terus anyam ke sini. Baik cikgu. Okey, kita ada 2 tadi. Okey, yang sebelah sini terus kita anyamkan sebelah sini. Yang ni 3, kita teruskan anyam sebelah sini lah. Oh, baik cikgu. Okey, kita tengok satu-satu Okey. Okey, proses dia sama. Okey, kita tengok yang ni. Baik cikgu. Dia akan masuk celah sini kan? Okey, kita akan masuk ke sebelah sini nanti. Semua kita akan bawa belah sini. Oh, ke sebelah. Dia akan melawan serum tadi. Baik Okey. cikgu. Oi, dah gelap Oh, dah gelap. Oi, macam nak hujan malam ni ni. Ini, angkatkan jemuran. Hujan nak turun. Cabut cikgu, kita selesaikan. Selesaikan. Ah. Okey, yang ini Kita kita sambat masuk pendek. sini Okey, kita masukkan sebelah sini. Baik cikgu. Okey, masuk satu Okey. sini. Perhatikan Sama adik-adik. juga. Cara anyam dia sama. Kita bukakan dia. Okey, kita akan masukkan dia. Okey. Baik. Satu. Masukkan satu. Okey, lepas tu sebelah sini pula. Okey, tengok yang ni. Yang ni dah masuk sini kan? Jadi kita akan gunakan yang sebelah dia, yang ni. Jangan buat kesalahan adik-adik. Jangan masukkan pada yang sama yang kita masukkan tadi. Ini kita akan masukkan Di sebelahnya sebelah pula. dia pula. Okey, sama juga satu lagi yang ini. Kita akan masukkan sebelah dia pula, yang ini. Oh, okey. Teknik yang sama macam tadi Dia cikgu teknik ya. yang sama macam tadi ya. Oh, dah jadi satu Okey, tali dah. Dah jadi satu tali. Baik cikgu. Okey, sama juga sebelah sini. Okey, sebelah sini kita akan anyamkan sebelah sini lah. Kita anyam bersama-sama. Okey, kita akan masukkan dekat sini. Baik. Bukakan sikit. Bukakan sikit. Bila kita dah masking tip ni senang kita nak anyam. Betul cikgu. Tadi nampak Tadi macam berserabut-serabut tadi kan. berserabut susah nak masukkan. Susah. Nampaknya adik-adik kita di rumah begitu fokus ya dengan anyaman yang dilakukan oleh Cikgu Halim kita pada hari ini. Kita kena fokus walau apa jua yang kita lakukan. Oh, dapat hasil yang terbaik cikgu ya. Yang cantik dan baik Yang lah. cantik dan Elok. baik. Elok. Okey. lah, Okey, cikgu. kita ketatkan. Nampak dia macam satu tali ya. Ya. Okey, nanti kita akan anyamkan lagi lah. Ini kita anyamkan macam yang kita buat tadi pendek sampai habis lah. Sampai, Okey, sampai habis. Kita anyamkan sikit. Kita anyamkan sikit lagi. Di lapisan yang kedua, Lapisan yang kedua. anyaman itu. Kalau tak ada tali ni kat rumah, tali nylon pun boleh cikgu kan? Tali nylon dia tidak boleh dianyam macam ni sebab apa? Dia cuma ada satu tali je. Dia tak ada 3 tali macam ni lah. Tapi kalau tali yang ada tiga serangkai cikgu, boleh kan? 3 serangkai boleh. Baik. Okey, jadi yang Baik, macam cikgu. kita kat laut, okey nak habis dah, kita habiskan ni. Okey. Macam kita dekat KL lah. Orang kata kat KL ni tak ada laut. Kan? Takkanlah ada Tak ada laut pengangkat laut kat tiba-tiba KL ni. pengangkat laut kan. Okey. Tak semestinya bila kita jadi pengangkat laut, kita perlu turun laut saja. Asalkan ada air. Kita biasa buat training dekat Tasik Tiga Wangsa. Oh. Macam training kayak kan tadi. Fizi dah nak kayak-kayak ni Saya kan. memang betul-betul rindu nak berkayak ni. Kita training, kadang-kadang kita training dekat Tasik Tiga Wangsa. Boleh. Kalau kita nak jauh sikit dekat Batu Rakit. Terengganu. Oh, Terengganu. Oh. Sampai dekat- Terengganu kita. Dekat Kelang pun ada kat perahu layar. Perahu layar. Tapi kita boleh berkayak juga dekat situ. Okey. Okey, Cantik jadi betul cikgu. keadaan dia akan jadi macam ni lah. Ini dia. Ah, Adik-adik boleh okey. saksikan ikatan dia. Dia dah bersambung. Jadi tadi 2 tali, sekarang dia dah jadi 1 tali yang kita sambung. Ya. Ini nama dia sambat pendek. Pendek. Sambat pendek adik-adik. Itu dia. Bagus betul lah cikgu kan. Nampak betul-betul macam kraft tangan lah cikgu. Ini latihan berapa lama cikgu? Latihan biasanya kalau mengambil masa dalam setengah jam lah. Setengah jam ke 40 minit ke. Kalau yang agak lambat sikit mungkin dalam sejam. Sejam lah. Sejam Macam saya ni lebih kurang 45 minit lah. Boleh lah. Di pertengahan lah. Boleh terima. Okey cikgu. Okey. Terima kasih kerana sudi menunjukkan kita cara ikatan sambat pendek dan juga ikatan sambat balik. tadi. Cikgu, Ya. nilai-nilai murni cikgu yang Nilai-nilai dapat kita murni. belajar sepanjang pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita dah belajar berkaitan dengan kayak tadi, sejarah kayak. Baik. Lepas tu kita ada sambat balik dan juga sambat Pendek. Okey. Kalau kita tengok sini kita nak sambungkan
tali ataupun kita nak sambungkan tali temali lah. Tali temali. Tali kita yang kita gunakan. Ini antara nilai-nilai mulia yang kita boleh dapat adalah kita nak menyambungkan silaturahim gitulah. Yes. Dan yang paling penting sekali dia dapat mengukur nilai tahap kesabaran kita. Tahap kesabaran. Lepas tu kita dapat juga berani nak mencuba satu benda yang baru. Terima kasih kepada Cikgu Halim kerana sudi meluangkan masa mengajar kita ikatan sambat pendek, sambat balik. Kita harapkan adik-adik dapat mempraktikkan di rumah. InsyaAllah ini adalah perkara-perkara yang paling berguna sekiranya kalau kita berada di dalam hutan, di tapak-tapak perkemahan. Memang elok Cikgu ya? Betul. Okey Cikgu, satu kata-kata kepada semua penonton-penonton kita hari ini Cikgu. Okey, diharap kepada semua yang menonton hari ini dapat mempraktikkan lagi lah. Ya. Okey, cuba dan cuba lagi. Saya tahu sebahagiannya memang tak akan buat dapat pada kali pertama. Tapi kita akan buat 2-3 kali lagi supaya dapat kita gunakan pada dalam kehidupan seharian kita lah. InsyaAllah. Baiklah. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton kurikulum Didik TV KPM. Kita harapkan anda dapat jaga SOP. Ingat jangan keluar pergi mana-mana adik-adik. Duduk di rumah dan layan Didik TV. Okey Cikgu? Okey, setiap hari. Setiap hari pukul 6 petang. Di kurikulum Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Didik TV KPM.